Syukur yang hadir dari hati, hati yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata, hati yang mengenal akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besarnya. Mengenal akan nikmat itu adalah dengan kita mengenal akan jenis nikmat, iaitu ada dua, iaitu nikmat yang besar, nikmat yang kecil. Nikmat yang besar itulah nikmat akhirat. Dalam nikmat dia ada dua, nikmat yang besar, nikmat yang kecil. Nikmat yang besar, nikmat akhirat. Nikmat yang kecil, nikmat dunia. Surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan, segala perkara yang berurusan dengan dunia, mata'ud dunya qalil, kecil. Walal akhiratu khairun liman ittaqa. Sungguhnya akhirat itu lebih kekal, maka lawan pada kecil itu besar. Salah meletakkan nikmat, maka dia tidak akan mencapai martabat syukur. Apabila kita membesarkan nikmat yang kecil, maka sudah pasti nikmat yang besar akan dikecilkan. Seperti contoh malam ini kita datang di taman syurga. Ini satu nikmat yang besar. Kita diberikan peluang untuk beribadat kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang kecil itu nikmat dunia. Apa yang ada pada dunia itu nikmat hidup. Dalam dunia ni yang nikmat tu hidup. Kalau tak hidup, tak ada lah semua. Jadi yang sebesar-besar nikmat dunia ni, sebenarnya pada pemikiran kita besar, pada sisi Allah kecil. Tapi hidup ada lagi nikmat yang lebih besar, hidup beriman. Gitu. Lebih besar daripada nilai hidup itu adalah hidup yang diberi iman. Ada orang diberi hidup, dia besarkan nikmat hidup. Dapat makan seronok, dapat kereta seronok, dapat duit seronok. Yang dia perlukan untuk hidup lah. Nampak? Untuk hidup ada apa? Kena ada duit, dapat duit seronok. Untuk hidup ada apa? Kena makan start, dapat makan seronok. Tapi hidup itu akan berapa dengan mati. Setelah mati, duit tak pakai, isteri tak pakai, makan tak pakai, apa tak pakai. Yang diperlukan itu iman pula. Maka nikmat yang lebih besar itu adalah hidup beriman. Maka hidup beriman pula bukan diberi pada semua orang. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi man yasha. Aku memimpin kepada siapa yang aku kehendaki. Dengan cara mana? Wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Dengan kita banyak contoh, banyak berfikir. Kita berfikir, kemudian ambil pengajaran yang tadi. Contohlah tadi, hidup yang mana yang kita katakan kecil. Itu orang berfikir lah. Hidup itu kecil saja, tapi besarnya apabila ada iman, maka besarlah jadi hidupnya. Maka disitulah kita kena lakukan. Apabila diberikan nikmat yang besar, kita kena besarkan dia. Rasa takzim, rasa syukur, bukan rasa biasa. Macam mana tuan-tuan? Kalau seorang raja bagi tuan-tuan darjat, iaitu darjat paduka mahkota. Paduka mahkota, Allah belit sebut dengan darjah kebesaran paduka mahkota. Bagi-bagi dia depan cakap raja, benda ni biasa je tuanku. Cakap depan raja macam tu, try tengok. Agak-agak apa raja buat? Biasa je. Okey, aku dulu cabut balik. Maka kita buat biasa. Sedangkan kita kena, bila dapat, kita pun cakap terima kasih tuanku. Lepas tu setiap kali function datang. Lepas tu tunjuk muka, bagi apa yang patut. Setiap kali dia punya hari keputeraan datang. Setiap kali ini datang. Sebab apa? Dia bagi darjah. Yang tak semua orang dapat. Yang kita ni diberi iman. Diberi iman tu darjah kebesaran.
Nah, darjah kebesaran yang cukup besar. Kita jangan kata keliru dengan sifat rendah diri tu. Rendah diri itu pada perkara-perkara yang mana kita berhadapan dengan Allah, kita rendah diri kita. Tapi di sisi lain kita kena besarkan nikmat Allah, nikmat iman. Kena rasa seronok datang rumah Allah. Dan inilah keutamaan di dalam kehidupan, membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Nah, para jemaah mata Allah SWT, maka di sini dalam kita membincangkan topik ni, meneruskan perbincangan kita dalam tajuk hakikat kehidupan, bagaimana nak mendapat kejayaan dunia dan akhirat ni, kita membahaskan tajuknya hakikat kehidupan. Nah, ini adalah satu tajuk yang dibangunkan, kita buat ulang kaji sikit, dasarnya daripada sebuah kajian, sebuah keilmuan tentang sebuah kehidupan. Kita buat kajian tuan-tuan, bila kata nak berjaya, dia ada kehidupan yang perlu kita faham. Kehidupan tu ada dua, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ada dua kehidupan yang mana kita orang beriman kita faham bahawa yang kekal, yang ada itu kehidupan akhirat. Maka kehidupan dunia ini akan habis, binasa. Persoalannya kita berada di dunia sekarang, akhirat yang belum nyata. Bila belum nyata, bagaimana nak menjadikan hidup dunia sekarang ni menjadi seperti hidup persiapan untuk akhirat? Bagaimana? Ini persoalan dia. Para jemaah mata Allah SWT, suka saya nak petik dalam satu hadis daripada Sunan At-Tirmizi, yang riwayat Imam Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmah dhallatul mu'minin fa haitsu wajadaha fa huwa haqqu biha. Kata-kata hikmah, Nabi kata, adalah harta yang hilang dari seorang mukmin. Kerana itu, kalau dia mendapatkannya, maka dia mempunyai hak yang lebih atasnya. Apa maksudnya? Baik, maksudnya begini. Dalam hidup ni tuan-tuan, kepada Allah SWT, dia ada satu fasa yang mana tuan-tuan tidak akan dapat perkataan-perkataan di dalam buku. Tak dapat. Terutama dalam nak memahami kehidupan. Dia tak akan dapat dalam buku, sebab dia duduk dalam kolbu. Kolbu siapa? Kolbu para orang yang arif, orang alim. Sebab tu ada pengajian dipanggil hikam. Contoh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, Syekh Qadir Al-Jalani. Tu antara dua imam yang sentiasa membahaskan tentang hikmah. Hikmah ni maksudnya perkara yang tersirat di sebalik tersurat. Ada kajian, iaitu terutama tentang kehidupan. Tentang kehidupan ni dia ada kata-kata hikmah, yang perlu kita fahami supaya kita mendapat manfaatnya. Dia siapa dapat hikmah tu, maka dia dapat kebijaksanaan, dia dapat kebaikan yang banyak. Sebagai contoh, ada pepatah Melayu yang kata, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Tuan-tuan dulu tu ada kata-kata hikmah. Dia sebab apa dia boleh cakap gitu? Proses perjalanan hidupnya, yang mana Allah berikan dia ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan. Apa maksud menyucikan? Dia mula nak memahami kehidupan dalam perspektif yang benar. Sebab hidup ni kita tidak boleh faham semata-mata fikiran, tidak boleh. Dia kena faham dengan keimanan, mata hati. Maka hikmah ni dia bukan duduk hanya pada mata akal. Bijaksana ni maksud pun kata bijaksana, bukan bijak sini. Bijaksana maknanya diberikan kefahaman di dalam memahami kehidupan. Baik, ada orang dia belajar ilmu, satu cabang ilmu lah, tapi hidup dia berbeza. Berbeza. Sampai kadang-kadang ada orang cakap, ni macam tak ngaji pula, tengok cara hidup macam lain macam. Ngaji, belajar soal agama, macam tu lah. Hidup macam tak beragama. Nampak? Hidup ni ada pula
dia ni bukan sekolah agama, tapi hidup je ngalah orang agama. Nampak? Beza-beza. Sebab sebenarnya pembelajaran itu berlaku di dalam kehidupannya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar, dididik oleh Allah melalui proses kehidupan. Nampak? Proses lahir-lahirnya, lepas tu ketika umur 12 tahunnya, umur 25 tahunnya, lepas tu dapat pula dakwah Islam, kehidupan pula diajar, dididik oleh Allah dengan kesusahannya, dengan kepayahannya, sehinggalah terbentuknya akhlak yang mulia. Nampak? Proses kehidupan. Jadi hari ini para jemaah mata Allah SWT dikaitkan dengan hadis ni. Maknanya hikmah ni akhir zaman banyak hilang. Lama orang tak nak fikir tentang hidup dia, aku malah fikir. Bertajuk kehidupan ni dia malah ikutlah apa ada, apa jadi-jadilah. Dia mula nak taklid, ikut apa jadi. Dia bukan cerita bab fiqh ni, hukum ni, hukum satu bab ni. Sebab dalam hidup dia ada 3 pecahan: tauhid, akhlak, syariat. Dalam bab hukum ni pun kena ambil tahu apa dia punya dalil kita buat untuk solat yang mana yang wajib, syarat sah ni kan? Kita kena tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Kalau kita rukun tu tak tahu pun, kita akan solat tak sempurna. Contoh ni dalam bab hidup yang lebih luas. Dia ada ibadah khusus, dia ada ibadah umum. Ni ibadah umum ni dah. Maka bila kita bincang tentang kehidupan, ada sesetengah tu akan buntu fikirannya, dia akan termenung, dia seakan-akan hilang arah. Dia seakan-akan hilang arah. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat hikmah, dia tidak dapat pencerahan, dia tidak dapat panduan yang nak diberi kefahaman tentang kehidupan. Sebab itu para jemaah mata Allah SWT, adakah hikmah itu duduk pada sijil? Ulang lagi sekali, sertifikat? Tidak. Kita rujuk pada surah Al-Baqarah 269 dah. Allah kata dalam surah Al-Baqarah 269 ni, Allah kata yang bermaksud Allah memberikan hikmat kebijaksanaan, yakni ilmu yang berguna. Nampak? Kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang diberi hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Nampak? Kebijaksanaan itu adalah ilmu yang berguna. Ilmu yanfa'. Ilmu yang berguna. Apa maksud ilmu yang berguna? Kata ulama, ilmu yang berguna ini yang pertama, semakin dia belajar sesuatu ilmu, semakin nampak akan tipu daya dunia. Semakin dia nampak tipu daya dunia, ataupun semakin dia tidak tertipu dengan dunia. Apakah dunia yang paling besar pada kehidupan ni? Diri dia lah. Dia takkan tertipu dengan keakuan. Martabat ilmu ni semakin belajar, semakin tawaduk. Kalau kena tepat dengan ilmu dia, kalau kena dengan acuan dia, semakin berisi, semakin tunduk ke bumi. Tu resmi padi. Dia semakin dapat ilmu, semakin dia tunduk. Tu ilmu yang menghilangkan daripada fitnah dunia. Bukan dia semakin berilmu, dia semakin berkepak jalan. Dia tertipu lah dengan diri dia. Dia rasa dia mula berilmu. Sehingga kan ulama mengatakan semakin tahu, semakin belajar, semakin banyak pula tak tahu. Nampak? Maknanya luasnya ilmu ni. Maknanya pertama tadi dia terhindar daripada tipu daya dunia. Makin dia belajar, makin dia terhindar daripada tipu daya dunia. Kata guru saya, dia kata, Farid, kalau kau belajar tapi tak sampai kepada punca, yakni Allah, maka pembelajaran kamu terbatal. Tak dapat. Semakin belajar dia berhenti kat dunia, semakin belajar dia berhenti kat dunia, dia nak dunia balik. Maka
pengajian dia itu terbatal katanya. Kamu takkan dapat manfaat dia. Okay. Yang kedua, hikmah kebijaksanaan ini adalah ilmu yang berguna tadi adalah membebaskan dia daripada api neraka. Sebab tu dalam banyak ilmu kat dunia ni kena pilih. Ilmu ni dua tadi. Adakah dia ni boleh menyelamatkan aku daripada tipu daya dunia atau menyelamatkan aku daripada api neraka? Dua. Kalau dua ni mencapai matlamat, ambil, ngajilah. Itu kata ulama. Maka kebijaksanaan ini bukanlah diukur dengan kertas, bukanlah diukur dengan berapa banyak dia tahu. Kalau nak kata pandai cerdik ni, iblis pandai. Siapa iblis? Iblis ni antara orang kanan. Azazil dulu, bab zikir, bab amal, bab semua tahu. Tapi cerdik tak? Dah, Allah tak pilih dia jadi cerdik. Allah tak bagi dia manfaat. Allah hijabkan dia sehingga terhijab dia daripada keadaan sebenar kehidupan. Nampak, terhijab dia. Dan saya pernah baru ni 2 minggu lepas saya dijemput pergi ke satu forum, World Philosophical Forum. Asyik forum tu bunyi dia tak? Saya pun pergilah, orang jemput. Saya dapat tempat saya cerita bab ni. Nak cerita tentang nikmatnya sebuah kehidupan yang Allah bimbing dengan benar-benar kebijaksanaan. Dalam forum tu yang datang tu punya Presiden World Forum tu lah. Yang saya dijemput oleh satu badan ni, saya pun pergi je lah saja nak tengok-tengok. Kadang-kadang kita pergi, kita nak belajar, tengok cara fikir mereka. Rupanya mereka ni tengah buat satu gerakan untuk dipanggil World Peace. Mereka ni ada juga organisasi yang nak aman damai ni. Dia daripada PBB punya, daripada UNESCO, daripada serap daripada itu. Cara dia nak buat ni, dia wujudkan satu entiti baru, dia panggil World Citizen, kerakyatan dunia. Buat kad pengenalan baru kan. Nak ada borang dia. Lepas tu saya cakap, saya tak nak jadi ahli dunia. Saya nak jadi ahli akhirat. Okay, dalam dia punya public lecture dia ceramah dia ceramah kita lah apa manusia kena buat, hak asasi manusia. Keluar satu slide dia tu. Dia cakap kita ni kena saling menerima satu sama lain. Saling menerima pendapat, baru kita tak bergaduh, maknanya. Dan menghormati pendapat masing-masing. Dia pun pandai tu. Lala keluar satu pendapat dekat slide dia, William Kenny. Siapa yang baca? Saya tengok, inilah hikmah agaknya Allah hantar aku kat sini. William Kenny ni, dia punya pangkat dia, saya tengok bawah tu dia tulis cosmologist. Tahu cosmologist? Tu astronaut. Yang main-main cosmologist. Bukan itu saja, ahli fizik. Apa nama fizik? Fizik lah. Physician. Physician, cosmologist, dua sekali dia ambil. Yang main-main. Apa dia kata? Saya pun baca kat situ. Dia kata, ni nak cerita kalau cerdik ni pasal ni. Hidup cerdik dia ni. Tengok apa yang sebenarnya cerdik dia. Apa dia kata? Dia tulis, no any paradise in human being. Dia kata tidak ada cerita tentang syurga yang nak ada dalam hidup kita. Ceritanya tak ada cerita syurga katanya. Syurga tak ada katanya. Dan tak ada juga hereafter, mati, hidup, mati, bangun, hidup balik, tak ada katanya. Dan dia buat dengan fakta. Dia kata dia dah cari dah syurga, tak jumpa. Cari guna apa tuan-tuan? Dia tulis bawah tu, dia dah teropong kat langit, dia tulis Hubble Telescope. Mahal tu teleskopnya memang. You boleh tengok bintang tu. Dia kata yang ada di langit hanya bintang-bintang, syurga tak ada. Saya pun cakap, nak gelak ke nak nangis? Tuan-tuan, bayangkan, cerdik tu, kosmologis. Nampak tak? Kalau kata cerdik ni dekat kertas, kalau lah orang yang warak paling alim, iblis, yang paling tahu tu pun Allah boleh swing, pop. Dan orang yang duduk mengkaji tentang kehidupan alam ni, bintang, langit, apa semua, pun belum tentu Allah bagi ilmu yang berguna.
Tuk-tuk, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah SWT, duduk kat surah Nurul Hidayah boleh nampak syurga. Nampak? Sebab tu duduk sini ni. Sebab nak syurga. Ada pakai horoskop. Tak ada pakai. Kalau tidak jenuh nak beli tu, pakai kita beratur tepi tu tengok bintang. Tak payah. Inilah tadi kebijaksanaan. Saya nak tekankan hari ni. Tajuk ni sebab dalam kehidupan bila kita kaji, tak nak bincang ni fasa mana ni. Sebenarnya kita sedang mengkaji kata-kata hikmah, kefahaman yang kita nak memahami pada kehidupan ini. Hikmah ni tadi, hikmah kebijaksanaan, yang mana semakin dia belajar, semakin dia menuntut ilmu tentang kehidupan, semakin jelas kehidupan mana dia nak fokus. Dia tidak boleh lagi duduk di antara dua persimpangan. Nak dunia ke nak akhirat, nak dunia ke nak akhirat. Contoh, ambil dua-dua ustaz. Dua-dua ni yang kendong tak dapat, yang dikejar keciciran. Betul? Nah, dua-dua. Kalau kita boleh buat dua-dua, mesti dalam Al-Quran suruh buat dua-dua. Tapi dalam Al-Quran kata fastabiqul khairat. Surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah, nampak, akan nikmat kebahagiaan hidup akhirat, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia kamu. Sebab apa? Ada anak bini balik, kejap lagi lapar makan, saat lagi tidur ngantuk tidur. Dah, pergilah buat ikhtiar apa yang patut. Tapi kalau boleh, seboleh-boleh tak nak tidur. Ibarat gitulah. Seboleh-boleh tak nak kahwin, seboleh-boleh tak nak makan. Tapi Allah kata kamu tu manusia, makan. Tapi ceritanya hasrat kita ni kalau boleh nak akhirat. Nampak tak? Tapi maknanya di sinilah perlu kebijaksanaan, yang mana Allah kena bagi Allahumma faqihu hafiddin. Ada orang tahu tuan-tuan, contoh, dia tahu ni masjid, dia tahu, tapi tak cerdik. Allah tak bagi cerdik sebab dia lihat masjid ni masjid, dia tak lihat kehidupan di masjid. Nampak? Jadi dia melihat masjid sekarang masjid lah, macam tadi dia tahu, tapi tidak diberikan kebijaksanaan di dalam memahami kehidupan. Kat tempat mana je nak banyak masa, kat tempat mana mula pun dekat sini, habis pun kat sini. Kat mana nak habis masa banyak? Kalau kita lah cerdik kan, mestilah nak habis banyak masa dekat sini. Gitu. Sebab sini antara tempat yang diberkati. Antara dalam tempat-tempat ni, dunia ni yang paling diberkati Allah itu tempatnya masjid Baitullah. Nampak? Ni cerdik kita. Macam orang teringat-ingat, walaupun kita berada di luar, tapi hati tu berada di masjid. Ni kata, ni nak pergi ni, malam ni nak pergi kuliah ni, dah penat kerja ni, nak kena pergi masjid ni. Dia hati ke masjid. Walaupun dia berada di luar, hati dia ke masjid. Nampak? Tu orang yang bijak, dia cerdik. Maka kalau dia dapat benda ni, Allah kata sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kita rasa kebaikan ni duduk pada benda. Tidak. Ada orang dia dapat duit banyak tapi tak cerdik. Apa sebab tak cerdik? Kaya dia, harta dia tidak menyebab dia masuk syurga. Tak cerdik. Patutnya dengan harta tu penyebab dia ke syurga. Dia tukar currency, dia buat pelaburan yang bijak. Dia tukar nilai RM kepada nilai pahala, nilai RM kepada nilai pahala, nilai RM kepada nilai pahala. Itu cerdik. Gitu. Banyak dah ditunjukkan oleh contoh-contoh daripada sahabat-sahabat terdahulu, bagaimana mereka membawa kehidupan yang Allah berikan dunia, tetapi mereka bukan hidup untuk dunia. Itu cerdik lah. Kalau beri tenaga, tukar tenaga untuk pahala. Dia tukar, dia kebijaksanaan di dalam kehidupan. Perjamaah mata Allah SWT. Maka tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.
yang mau berfikir balik. Nak berfikir balik ke tidak? Kalau dia tak nak berfikir balik, macam tadilah bila tanya bab kehidupan, dia malah fikir, dia malah lantaklah apa nak jadi. Dia takkan dapat apa-apa kebijaksanaan, hikmah Allah takkan bantu. Tapi kalau dia mau berfikir, macam mana nak menyelesaikan masalah, takkan hidup aku macam ni, apa yang nak kena buat, maka Allah bimbing dia. Dan lebih lagi apabila dia berfikir dengan kebijaksanaan yang Allah nak, iaitu kebenaran tadi. Para jemaah mata Allah SWT, maka kalau kita lihat kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, mana yang ada buku tu, buka Musa 24, saya nampak dia buat buku tu kan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata dalam khutbahnya, ini saya petik dalam kitab Mukasyafal Qulub, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali ni antara orang yang bijak, digelar sebagai orang yang bijak, mengeluarkan banyak kata-kata hikmah. Ini antara pesanannya. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Macam mana sahabat boleh bagi statement begini? Kiba kita takut tak bagi statement begini. Ni cerita-cerita ni kita nak berjaya dunia akhirat ni tuan-tuan. Perbincangan kita ni, kita nak berjaya dunia akhirat. Tapi nak berjaya dunia akhirat, kata Sayyidina Ali, tinggalkan dunia. Pening kita ni. Macam mana nak tinggalkan dunia, Ustaz? Dunia semua ni. Nampak tak? Jadi para jemaah Allah SWT, cuba kita lihat apa lagi yang kita lihat, yang kita nak faham. Cuba, bila kata takwa dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu, dan jika kamu ingin memperbaruinya, perumpamaannya kamu adalah seperti suatu kaum yang sedang berada dalam perjalanan, mereka menempuh suatu jalan dan seakan telah melampauinya. Contoh, kita nak tambah, kita ni seringkali nak buat saja dunia ni, nak tambah rumah, besar kereta, tukar kereta, sat lagi, buat lagi. Apa kita akan cakap? Bila kita buat, kita akan cakap sama je. Lagi dah buat penat-penat ni, nak pecah balik lah. Perumpamaan orang yang pernah jalan, tengok dalam satu perjalanan, kata Sayyidina Ali, orang bijak, Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan bahawa kalau kamu nak memperbarui dunia ni, perumpamaannya kamu ada seperti satu kaum yang sedang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, bila dia buat sesuatu benda, dia nak berjalan, dia tinggal dah kat situ. Satu. Yang kedua, bila dah selalu sangat jalan, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah SWT, nak balik rumah tadi daripada mana-mana tempat, tuan-tuan tengok ke kiri kanan. Balik tu menikmati keindahan kiri kanan ke? Apa jadi, pokok tumbang ke apa ke, yang tahu sampai dia buat tak tahu ke. Malah kalau dekat tempat kita ni ada tempat yang menarik, biasa kita tak pergi pun. Biasa orang jauh yang datang. Kau tak tahu kalau sini ada Legoland, orang Johor? Ya ke? Aku pun tak pergi. Orang Johor tak pergi, orang Shah Alam pergi. Pergi sana. Maknanya bila dalam perjalanan benda sama, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah SWT, bila hidup kita tujuan pergi kepada dunia, dia akan datang satu perangai bosan. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia sampai tahap dia bosan. Sebab tu hari ini design kereta takkan pernah berhenti, sebab katanya manusia cepat bosan. Kalau BMW tu, kalau kereta X6, X depan tu, X tu maksudnya yang MPV tu, sekarang keluar X7. X7, percayalah lepas ni X8, X8, X9 keluar pula lepas ni. Senang je kalau nak cakap, saya tunggu X15. Dia tahu manusia akan bosan, tapi manusia yang tak bosan adalah manusia yang hatinya, hidupnya tumpu pada satu saja tujuan, iaitu akhirat. Maka di sini betapa banyak orang berharap, kata Sayyidina Ali kata tadi, betapa banyak orang berharap melalui suatu jalan sehingga sampai di tujuan. Betapa banyak pemilik keduniaan
yang mahu kekal sehingga meninggalkannya. Ni Sayyidina Ali kata ni, kita dapat duit, apa kita fikir? Kalau boleh duit tu ada je dalam bank, betul tak? Cerdik tak cerdik? Adakah itu pemikiran yang kita kena bina? Ni kalau nak bangunkan pemikiran yang berkonsepkan kehidupan akhirat. Kalau tak nak fikir akhirat, tak payahlah, tak payah kita bincang lah bab ni. Tak payahlah Ustaz, saya nak saving, saya nak buat ni. Tak apalah, selesai masalah. Tapi hari ni bila kita nak fikir balik, hari ni kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, katanya tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan kamu. Maknanya sekarang, contoh dalam poket ada duit tuan-tuan, ni bawa duit ni tak tahu lagi pakai apa. Bukan ada tulis kepit dekat duit tu 100, dah orang rumah ataupun kita tulis sayur, ayam, apa lain lah dekat duit tu ada list. Tak ada apa. Sebelum dia tinggalkan kita, kita tinggalkan dia dulu. Tu maksud dia. Ni masalah kalau kita bercinta dengan duit, kita sayang nak tinggalkan. Allah kata jangan bercinta dengan duit, jangan bercinta dengan dunia, urus sahaja duit. Tapi datang penyakit cinta dunia ni, dia sayang nak tinggalkan. Dia yang paling sayang nak tinggalkan kat mana? Kat tabung surah Nurul Hidayah. Allah paling sayang nak tinggalkan. Datang iblis, datang syaitan. Nampak? Dalam kitab Bahrul Mazi ada cerita bab ni. Iblis ni dia akan bagi nasihat, daripada engkau ni baik engkau simpan duit engkau tu, apa-apa jadi emergency senang. Dia tulis, ulama cerita apa teknik-teknik. Datang orang nak tolong, lepas tu kita fikir, pada aku tolong dia, duit ni baik aku beli emas simpan, akan datang boleh aku gadai balik, aku nak pakai, akan datang, sempat ke datang tu. Nampak? Baru-baru ni kita dikejutkan dengan kematian Ustaz Murtada kan. Dengan Ustaz Wadi tengah masih dalam rawatan. Bayangkan ayahnya ada sekali dengan dia, aksiden dua-dua, dan Allah buat punya kuasa yang muda pergi dulu, baru nak masuk 31. Bayangkan. Nampak? Jadi sebelum dunia tinggalkan kita, kita tinggalkan dia. Itu maksud tinggalkan dunia. Sebelum masa meninggalkan kita, kita tinggalkan masa tu. Nak tinggalkan kat mana? Dekat masjid. Sebelum duit akan pergi meninggalkan kita, kita tinggalkan duit ni dulu. Kau, aku nak tinggalkan kau dalam tabung ni. Macam mana pun jadi, kau duduk dalam tabung. Marah ke duit ni. Daripada kau letak kat sini, saat lagi dia mengalir tempat lain. Mengalir tuan-tuan, bila mengalir tempat lain, maka di situ persoalannya. Duit sifatnya memang habis. Kalau tak habis duit, kita yang habis. Sifat duit habis, sifat dunia habis. Sebab tu orang bijak, dia buat satu fahaman. Cuba fikir, inilah sahabat Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, itulah betapa banyak pemilik keduniaan yang mahu kekal sehingga meninggalkannya. Nampak? Oleh kerana itu, janganlah risau akan kesempatan dan kesusahannya. Ni ramai orang hari ini risau dengan kesempatan. Kata sempat nanti di projek ni, projek kan terlepas projek. Orang tu kata apa, kalau apa, gunung tak lari gunung dikejar. Nampak? Tak lari gunung dikejar. Yuk, kita pun tak faham, lantak lah tu gunung-gunung ni lain kata. Kalau kamu tak nak faham, sudah. Kalau dah itu tertulis rezeki kamu. Tapi macam mana nak cangkuk rezeki itu supaya tak hilang? Dengan amal. Rezeki datang kerana amal, tuan-tuan. Nampak? Maka di sini jangan risau dengan kesempatan, dan jangan risau dengan kesusahan. Susah kita sahaja habis dia berlalu. Kalau kita lihat surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Kalau ulang, inna ma'al usri yusra. Ayat ni bukan selepas susah senang, bukan selepas, bersamanya ma'al
susah bersamanya senang. Bayangkan, sabar sikit pun Allah tukar, macam siang dan malam, bersamanya siang pun malam, dia bersama. Sekarang kita malam, bersamanya ada tempat siang, cuma bertukar je sekali lagi, itu saja. Kita tengah susah, bersamanya ada orang senang. Kita tengah senang, bersamanya ada orang susah. Ingat, Allah boleh tukar, swing ya, so bagi dekat kita. Nah, maka di situlah. Dan jangan bimbang, kata Sayyidina Ali, janganlah senang akan perhiasan, jangan senang dengan perhiasan dan kenikmatannya, kerana ia akan hilang. Nampak? Senang dengan perhiasan, senang dengan duit. Jangan senang dengan duit, sebab duit akan habis. Tapi senanglah ketika duit itu dipakaikan untuk pahala. Tapi masalahnya, Ustaz, hak pakai pahala tu jadi susah hati tu. Dia terbalik tu, dia terbalik. Bab yang sedekah, yang pahala tu jadi susah hati, yang ada duit tu yang jadi senang hati. Sebenarnya tidak boleh begitu. Diteruskan lagi, aku hairan kepada pencari keduniaan. Nampak yang kita tutup dengan kata-kata Sayyidina Ali kat sini. Aku hairan dengan pencari keduniaan, padahal kematian mengintainya. Pelik itu. Betul. Dia ni besok dia katalah ada kawan kita ni besok dia nak fly dah. Aku pelik, dia ni tak siap-siap lagi ni. Kau ni buat apa lagi ni? Dah aku nak pergi siapkan rumah aku. Lah, kau besok nak terbang dah. Kau nak buat rumah apa lagi? Patutnya duduk sembang aku, kita bincang buat persiapan besok kat mana, apa nak pergi. Contoh nak pergi umrah atau pergi haji. Ni besok nak pergi ni. Besok nak pergi haji. Hari ni dia nak pergilah macam-macam lah, nak pergi sana lah. Bawa aku pergi sini jap, bawa aku pergi sini. Banyak tempat dia nak pergi. Sedangkan besok dia nak pergi dah. Samalah, padahal kematian mengintainya. Nampak? Sebab itu para jemaah mata Allah SWT, bila kata orang yang paling bijak, itu kata ulama, orang yang, dan ini dalam sifat mahmudah, dipanggil zikrul maut, ingat mati. Apa maksudnya? Sebab kita akan ditemukan dengan satu kehidupan yang abadi. Sama ada Allah temukan kita dalam susah, kekal susah, atau Allah temukan kita dengan senang, kekal senang. Nampak? Jadi dalam hidup kita kat dunia ni, Allah bagi kita ni preview di dunia ni, sebenarnya adalah untuk preview ataupun gambaran awal satu keadaan hidup kamu yang akan datang. Contoh, sekarang Allah uji susah. Allah kata, kamu susah sekarang, kamu kena ingat akan datang lebih susah. Kalau susah sekarang, kita tak sanggup susah, sebenarnya Allah bagi susah tu bukan suruh fikir dunia ni. Allah suruh fikir akan satu tempat yang lebih susah daripada dunia ini, dan susah itu kekal. Kalau tiba pula senang, kita dapat senang, seronok tak, ada duit banyak, belanja tak habis-habis, seronok. Ingat, ada satu tempat yang lebih seronok, bukan ada duit banyak, tak pakai duit langsung, order saja. Kita pun teringat akan kehidupan sana. Bila teringat kehidupan sana, itulah ciri orang yang bertakwa. Takwa ni maksudnya terbit hati dia mengingat akan akhirat, terbit dia. Bukan dia ingat dunia ni, habis kat dunia. Dia tak boleh. Susah dunia, mengingatkan dia dekat akhirat. Aku susah kat sana ni, nanya aku ni, aku susah kat sini, kurang-kurang aku boleh pergi surau sini, kata ada rak kat belakang tu, kata boleh ambil apa yang aku nak. Tak kisahlah, dia tak tanya pun, kata dah, kalau susah kat sana nak ambil kat mana? Sorry, tutup, close story. Senang kita kat dunia ni, Allah bagi senang. Ingat, seronoknya kalau kat akhirat senang macam ni. Ya Allah, dia makin takut dengan kesenangan. Datang kesedaran dalam hidup dia. Para jemaah mata Allah SWT. Maka di sini, kalau kita lihat bagaimana kita nak memahami dalam lebih keseluruhan, macam mana kita nak melihat dalam konteks yang lebih menyeluruh. Baik, kita tadi kita dah bincangkan
iaitu kebijaksanaan tadi. Ya, ini ilmu yang bermanfaat, ini 269 Al-Baqarah, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kena ada kebijaksanaan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iaitu tahu fitnah dunia. Makin belajar, makin hidup, makin tahu perangai dunia. Dan ilmu yang membebaskan, menjauhkan kita pada azab api neraka. Okey, baik. Maka dalam kehidupan, bila kata kita nak meneruskan tadi, kata pula daripada kata-kata hikmah, ni kata-kata hikmah. Kita dah petik tentang kata pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali kata tadi, tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan kamu. Baik. Sedangkan kita di dunia, jadi kita kena ada satu role model. Kita kena ada role model. Siapa lagi yang lebih sempurna dalam kehidupan dunianya, itulah kita kena jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang paling pakar bab dunia. Ni Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu sahabat Nabi yang lebih pakar. Macam mana Sayyidina Ali ni boleh bercakap begini? Sudah pasti didikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh sahabat berkata tanpa ada didikan yang benar? Maka di sinilah kita melihat bagaimana Allah membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan kehidupan, yang mana dengan penuh kebijaksanaan mentadbir hidup ini. Ini kita kena faham. Maka di sini datanglah satu dipanggil kaedah ataupun formula. Maka kita kalau nak terselamat daripada ditipu dunia, kita nak selamat pada api neraka, kita nakkan hidup yang dapat kebijaksanaan ini, dan kita nak mampu meninggalkan dunia ini, yang pertama kita kena pakai ataupun amalkan prinsip ini. Ada 4 prinsip dalam hidup yang kita kena guna, yang mana ini dah kita bincang, kita dah tahu dulu. Cuma hari ini kita nak faham dengan lebih dalam bagaimana yang dikatakan nak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model dalam kehidupan. Sebab kalau tak ikut ni, kita takkan faham ni. Tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan kita ni, macam mana ni Ustaz? Tak faham. Maka di sini ada 4 fasa yang mana Nabi yang digelar ataupun yang mendapat julukan dipanggil uswatun hasanah. Itulah sifat wajib bagi Nabi. Akhlak, Siddiq ni akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pertama sekali Nabi diutus dalam hidup ini adalah untuk membawa akhlak yang mulia, dan sifat wajib bagi Nabi itu adalah ni siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ini ada ijtihad. Kalau kita tengok jumhur ulama, dia susunannya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi kita ada ijtihad sebab ini kajian ilmu, dan ilmu ni kajian ni pun telah dibawakan kepada beberapa mufti, alhamdulillah. Dan sebab tu kena nyampaikan ni. Sebab manusia mencari formula nak berjaya dunia ni tak jumpa. Kalau tak ikut jalan Nabi tak jumpa. Dan ini kisah ni, pada kuliah akan datang saya akan panjangkan pula kisah ni, iaitu ianya bukan tiba-tiba dapat macam ni. Dia bermula dengan kisah Nabi Adam. Ni surah Al-Baqarah ayat 31. Nanti bulan depan kita akan cerita. Yang ni surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ada cerita dia. Tapi hari ni saya nak bagi tahu, dalam kita nak memahami kehidupan, kita kena mengikut apa yang Nabi bawa, dan sudah pasti kita kena bawa ini sifat wajib bagi Nabi ni. Ni sifat wajib ni sebagai formula ataupun kaedah nak memahami kehidupan. Yang pertama sebagai contoh, siddiq. Siddiq ni iaitu dalam perkataannya sedekah,
iaitu membenarkan, berkata benar yang kita faham. Tapi siddiq di sini dia ada makna yang lebih luas, yang dipanggil, yang kita selalu sebut, iaitu yang kita faham, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa maksud siddiq ni? Maknanya dia melihat hidup ini, dia melihat dunia ini dengan kebenaran. Dia bukan lihat dengan sangkaan. Maka di sini bermulalah kita yang kita sebut tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, melihat kehidupan dengan mata hati. Ni yang pertama. Kalau dalam martabat pecahan ilmu, yang ni mengenal. Dia bermula mengenal di sini. Nabi mula-mula sekali didedahkan, dikenalkan dengan kehidupan sebenar-benarnya, tak ada tersembunyi lagi. Sebab itulah para sahabat juga didedahkan dengan kehidupan yang benar, sebab sifat Nabi yang pertama itu siddiq. Dan kita kena ikut, ni sifat wajib bagi Nabi. Kita ni umat Nabi, wajib ikut sifat Nabi. Macam mana Nabi guna, kita guna. Pertama sekali kita kena faham apakah yang dikatakan kebenaran dalam kehidupan. Yang itu. Ini perbahasan mata hati, bukan mata kepala. Mata kepala macam tadi ni, William Kenny ni, dia tengok dunia ni bagus saja, dia kata syurga tak ada. Kita pun iyalah, betul lah. Maka perbahasan begitu tidak kuat. Tapi kalau perbahasan yang bersandarkan kebenaran, nak pula kita sandarkan kepada kaedah ini, sifat Nabi, maka sudah pasti Allah akan bimbing. Sebab tu ini kita lihat pada surah Al-Fath ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haq ni maksudnya agama kebenaran. Nampak? Dalam surah Wal-As pun ada berkata, surah Al-As, Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Nampak? Orang yang tak rugi ni ada orang yang buat baik dan dia berpesan dengan kebenaran. Pasal yang pertama. Dan yang kebenaran yang paling besar itu adalah apabila kita lihat sendiri dunia ini dalam kacamata yang Allah sendiri yang nak tengok. Maknanya melihat dunia dengan penglihatan ataupun ilmu Allah. Dunia macam tadi surah An-Nisa ayat 77. Kita tengok dunia besar, Allah tengok dunia kecil. Adakah benar penglihatan kita tengok dunia besar? Tak benar. Maka kita kena tengok, kita kena ikut cara Allah tengok. Dan bagaimana nak ikut cara Allah tengok kalau Allah pun tak kenal? Maka masuk juga pada fasa pertama ini, termasuklah dalam pemahaman mengenal Allah, ma'rifatullah. Fasa pertama ni makrifat, hakikat, tarikat, syariat. Kalau perbahasan ilmu 4. Ni bukan sebarang-sebarang Allah bagi sifat wajib ni. Dia meliputi kepada perbincangan banyak lagi disiplin ilmu. Nampak? Jadi mula-mula mengenal dan dikenalkan. Sebab itulah dalil yang pertama itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Apa kata Allah? Baca dengan nama Tuhan. Dengan dengan ni bermaksud, kalau saya cakap dalam perbahasan kamu aku tata bahasanya, saya datang dengan kereta, maknanya kena ada kereta lah. Kalau Allah kata baca dengan nama Tuhan pada segala kejadian, maknanya kena tengok dengan nama Tuhan lah pada segala kejadian. Bukan tengok dengan nama kita. Tengok duit je, ni duit aku ni, tu yang diberat tu. Tengok duit je, duit aku ni dah. Tu dia kod dan dia nak buat apa. Tapi kalau tengok duit tu dengan nama Tuhan, iaitu pada duit ada sifat Allah, Ya Ghani, Ya Razzaq, yang maha kaya, yang maha rezeki. Kenapa takut nak sedekah? Di situ Allah maha kaya. Datang keyakinan. Kalau lihat dengan dunia ini dengan sifat Allah yang maha menghidupkan, kenapa takut dengan bisnes jatuh? Kenapa takut?
Dia mesti Allah akan mampu menghidupkan perniagaan, kerana sifat Allah je yang menghidupkan. Jumpa kawan, aku bisnes aku mati, tak boleh nak buat apa, jenuh mendrama dah. Macam-macam modal aku pergi dah, macam-macam orang aku jumpa. Lepas tu kita tanya, nak hidupkan bisnes macam mana? Tahulah, nampak? Dia tak tengok nama Tuhan ni. Cuba kalau kita cerita nak menghidupkan bisnes dengan sifat Allah yang maha menghidupkan, maka ada orang fikir, macam mana Allah nak hidupkan? Dia datang akal ni. Allah boleh jaga bisnes Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an 1400 tahun sampai sekarang. Tiba-tiba kita fikir, boleh ke Ustaz dengan nama Allah bisnes naik? Kan soalan tu soalan ke apa? Bukan bisnes ni kena Dublin Business School ke? Kena ada Master Business Administration. Sayyidina Uthman bin Affan ada MBA. Macam mana urus bisnes? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ada PhD dalam bisnes. Tak. Tapi macam mana mereka boleh pegang menguasai kehidupan? Jadi kita berhenti setakat ni, dah 10 minit dah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita akan datang, kita akan bahas muka surat 27 tu, bagaimana, apa cerita di sebalik formula ni. Dari cerita dia, dan ini adalah formula kehidupan. Nak cari formula berjaya, kaya tu, ni memang surah Al-Jin ayat 16. Ni boleh buka, boleh rujuk surah Al-Jin ayat 16, nanti boleh buka. Dalam ayat ni Allah kata, barang siapa yang berjalan lurus di atas jalan Islam, Allah akan turunkan sebab-sebab kemewahan dan kekayaan. Ni lurus, jalan yang lurus dengan Islam. Sebab tu tidak hairan umat Islam dulu kaya raya. Umat Islam dulu kaya raya, bukan miskin. Cuma Allah bagi ujian sikit, 1924 Allah stopkan sekejap, suruh kita ni, generasi penerus ni, cuba berfikir balik macam mana nak ambil balik cerita yang pernah gemilang suatu ketika dahulu. Jadi insyaAllah cukup setakat tu saja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah saja memberikan kefahaman kepada kita semua, dan Allah berkati majlis kita pada malam ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa